Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang berhormat rakan saya Tuan Haji Rusli Ismail, Adun Kemuning, Yang Berusaha Encik Abdullah Ismail, Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kelantan, Yang Berusaha Puan Hajah Nurbahani binti Zakaria, Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kelantan Operasi, Yang Berusaha Encik Muhammad Fadli selaku Wakil kepada Ketua Jajahan Macang, Ahli-ahli mesyuarat MOA Inc. Jajahan Macang, ketua-ketua kelompok Jajahan Macang, usahawan-usahawan industri asas tani Jajahan Macang, para petani, para usahawan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis perasmian hari terbuka dan juga hari bertemu pelanggan Jabatan Pertanian Jajahan Macang ini. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila pegawai pertanian Jajahan Macang sebut kepada hamba baru ini ada nak buat majlis ni di Macang hari ni, dan dia kata nak jemput hamba mari, tapi program ni program kecil ada, program kecil ada. Hamba tanya program apa? Lalu dia sebut program bertemu pelanggan. Lalu saya berasa selalu ada kepada saya, bila program bertemu pelanggan bukan program yang kecil, dia merupakan program yang cukup besar. Kerana pelanggan adalah merupakan mana kumpulan yang cukup besar artinya kepada jabatan, kepada kerajaan dan juga kepada mana-mana organisasi yang memberikan perkhidmatan kepada pelanggannya. Jadi bila kita kata hari pelanggan, maka dia hari yang besar. Wujudnya Jabatan Pertanian ini kerana adanya pelanggan-pelanggan Jabatan Pertanian. Bahkan wujudnya Hamba Expo Pertanian ini tak ada pelanggan-pelanggan di sektor pertanian. Kalau tak ada petani, tak ada sektor pertanian, dia tidak akan wujud portfolio pertanian Kerajaan Negeri Kelantan. Demikianlah Jabatan Pertanian, demikianlah mana-mana institusi, mana pelanggan merupakan kumpulan orang yang paling besar artinya kepada organisasi yang memberikan perkhidmatan kepada pelanggan tersebut. Jadi saya ucap syabas dan tahniah kepada Jabatan Pertanian Jajahan Macang yang berjaya mengadakan program ini pada hari ini, dan saya ucap syabas dan tahniah kepada para pelanggan Jabatan Pertanian yang maknanya menggunakan institusi yang ada secara rasmi ini dalam mempertingkatkan sama ada pengetahuan ataupun pengalaman-pengalaman pertanian ataupun peralatan-peralatan pertanian yang boleh ditonjolkan, boleh dikemukakan oleh jabatan dalam usaha
untuk mempertingkatkan usaha-usaha pertanian kita, sama ada dari segi usahawan tani ataupun pertanian itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, program seperti ini adalah merupakan satu program yang penting, dan saya mengharapkan kerjasama yang erat daripada para petani, usahawan tani dengan jabatan-jabatan yang berkaitan. Ini adalah merupakan antara syarat kejayaan sektor pertanian ataupun mana-mana sektor. Dan kita lihat bagaimana petani-petani di negara luar. Bukan saja jabatan pertanian yang saya harapkan dapat memberikan kerjasama kepada para petani, tapi kita lihat di negara-negara luar, maknanya pakar-pakar universiti-universiti turut membantu memberikan sokongan ilmu dan sebagainya kepada para petani dalam kerangka untuk memajukan pertanian di negara mereka. Jadi ini adalah merupakan satu hasrat besar saya, yang mana kita sentiasa mengharapkan kerjasama dan sokongan daripada institusi-institusi pendidikan, daripada universiti-universiti, daripada pusat-pusat latihan dan sebagainya, dalam kerangka untuk memainkan peranan yang penting bagi memberikan maklumat, ilmu dan tunjuk ajar kepada para petani bagi memajukan pertanian di negeri kita Kelantan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau boleh kita taksir perasaan yang ada di kalangan pegawai, di kalangan petani, di kalangan institusi pengajian tinggi, kepakaran dan sebagainya, perasaan yang berbeza. Kalau boleh kita nak suruh berasa sama, kita di sama rasa. Jabatan pertanian hanya dilihat berjaya apabila mereka berjaya menaikkan taraf para petani. Kita juga mengharapkan para petani juga meletakkan harapan yang tinggi dan bersangka baik yang amat sangat dengan kepakaran-kepakaran yang dimiliki oleh jabatan, supaya kepakaran yang ada pada jabatan ini dapat diberikan dengan mudah kepada para petani. Kita mengharapkan hubungan yang sama dengan institusi-institusi pengajian tinggi. Kita mengharapkan para petani juga, mana dia menghargai kepakaran ataupun ilmu yang dimiliki oleh profesor-profesor di pusat-pusat pengajian tinggi, supaya para petani ini tidak berasa hak duk mengaji, hak duk mengajar di pusat pengajian tinggi ini, dia pandai mengajar ikut buku dia dah, tapi dia tak pandai benda yang berlaku di atas tanah, benda yang berlaku di padang. Para intelek, para kepakar, ahli-ahli pertanian, pakar-pakar pertanian yang ada di institusi pengajian tinggi pula, dia kena merasakan bahawa petani-petani inilah yang merupakan tempat untuk dia uji, untuk dia test, untuk dia maknanya melaksanakan segala ilmu yang dia pelajari. Kalau ini dapat kita gabungkan kekuatan ini, maka kita akan dapat meningkatkan sektor pertanian di negeri kita ini secara khususnya, dan juga di Malaysia secara amnya. Benda ni kita dapat lihat lawatan-lawatan saya ke Taiwan, lawatan ke Thailand dan beberapa negara ke China dan sebagainya. Bagaimana kerjasama yang erat di antara kepakaran, di antara jabatan dan para petani ini dapat melahirkan petani-petani yang hebat dan sebagainya. Saya pergi jalan ke Taiwan. Gejala di Taiwan ni negeri dia sempit. Negeri Taiwan ni sama luas dengan negeri Pahang. Negara Taiwan sama luas dengan negeri Pahang. Rakyat dia sama ramai dengan rakyat Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi cuba bayangkan kita hidup macam ni, hidup Kota Baru, hidup Kuala Lumpur, hidup Sabah, Sarawak, semua hidup di negeri Pahang. Maknanya ketak lah negeri Pahang ni. Nah, baru ni ketak dah tak muat stadium ada kemarin. Tapi kalau pergi buat kita ni, lebih ketak lagi. Tanah kecil, rakyat ramai. Para petani dia ada tanah sekar tu kehebat dah. Kalau hak 2 ekar ni kaya raya. Ada tanah 2 ekar kaya raya.
Masa mula-mula saya dilantik sebagai Esko Pertanian, saya minta maaf lah. Saya ni tak ada pengalaman langsung dalam sektor pertanian. Tak ada. Dari segi bidang pengajian pun tak ada. Dari segi pengalaman kerja pun tak ada. Dari segi titih baris keturunan pun tak ada. Saya pun tak tahu untuk guru kita apa kita sebagai Esko Pertanian dan sebagainya. Cuma kita terima tanggungjawab ni, kita laksanakan yang terbaik yang boleh kita laksanakan. Lalu antara alasan yang diberikan kepada saya kenapa pertanian ni tak boleh nak bangun dengan hebat, kerana kita kurang tanah. Kerana kita kurang tanah. Dan saya terima pemikiran ni kerana kita kurang tanah, kerana kita kurang tanah, kerana kita kurang tanah. Sehinggalah saya melawat Taiwan. Orang Taiwan jauh lebih kurang tanah daripada kita. Dan Taiwan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bencana alam. Semua. Dalam sebulan 2 tahun ni ada pula. Hak ambo pergi melawat ke Taiwan, ambo pergi melawat Taiwan dalam 4 hari, 5 hari. Ambo klik sampai Kuala Lumpur tu, tak ada nak tengok televisyen, tak ada nak tengok apa lagi. Orang rumah ambo telefon. Apa duduk mana? Apa dia kata? Belum sempat. Banjir besar kau kata. Banjir besar melanda seluruh Taiwan. Banjir dengan ribut dengan kapal bergali. Seluruh Taiwan. Kata beduk Kuala Lumpur. Dia pun kata Alhamdulillah. Makna paling unggulnya. Dan bila kita bercakap dengan petani-petani daripada Taiwan, dia kata memang kita nanya semua. Dan bencana alam yang nak mari itu macam biasa dah kepada dia. Mari habis bencana alam, sudah dia menanya pula. Hani tak kena bencana alam, dia selamat. Tanah pula, kena pula. Mari tanah pula. Apa yang berlaku di Taiwan? Tanah sempit masing-masing. Masing-masing sempit tanah. Cuma diusahakan secara koperasi dan sebagainya di Taiwan. Tapi memberi hasil pulangan yang cukup banyak. Saya pergi melawat satu orang penternak ikan. Taiwan ni orang Cina. Mapok lebih teruk pada Cina kita sendiri lagi. Mana kering tangannya, mapok. Petani lah, petani. Dia dipelai ikan kerapu. Garupa dia. Ikan kerapu. Bila kita tengok dalam taman dia ada tempat dia pelai ikan tu, dia dioyak kita masalah dia begini, masalah begini. Dan dia kata hari Ahad ni dia kata profesor daripada Universiti Taiwan nak mari tengok ni, nak mengatasi masalah dia hak tak boleh selesai ke apa. Maknanya dia letak pada dia harapan yang cukup tinggi daripada profesor universiti untuk nak mari betul masalah dia. Benda ni tak ada dalam kepala petani kita. Petani kita ni kalau dia anak dia pergi mengaji PhD bagi pertanian pun dia tak percaya ke anak dia. Sebab anak dia tak ada turun baru atau ada berapa dia berasa dia lebih pandai. Sekarang ni perlu kepada teknologi, perlu kepada ilmu yang tinggi untuk menjayakan apa-apa sektor yang ada. Lebih-lebih lagi sektor pertanian. Dia terlibat dengan tanah, terlibat dengan baju, terlibat dengan cuaca, terlibat dengan penyakit, segala jenis penyakit dan sebagainya. Hak setakat pengalaman kita, pengalaman. Tapi dia, kajian yang dibuat oleh orang cukup dipandang ni, dia boleh jadi 100 tahun, 200 tahun pengalaman. Dia tak ada di kalangan kita ni, dia ada pengalaman selama 100 tahun. Sebab kalau ada hak berumur 100 tahun, tak boleh nanya. Jadi itu perlu kepada jadi gabungan semua ni untuk menjayakan sektor pertanian. Kita Kerajaan Negeri Kelantan memang agak terhad sikit. Kadang-kadang kita nak mengharapkan kerjasama daripada universiti. Orang universiti takut nak mari buat kajian Kelantan. Kita cuba nak ubah dari Putrajaya baru ni, tapi belum berjaya. Tapi kita harapkan apa-apa pun, maknanya walaupun tidak terubah kerajaan di Putrajaya, tapi pemikiran kerajaan di Putrajaya kita harap berubah
dengan pengajaran yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya baru ni, kalau 100 orang yang ada bawah kemah ni, 47 orang secara purata, 47 orang sahaja yang mengundi UMNO Barisan Nasional, 52 orangnya mengundi Pakatan Rakyat. Oh ni campur dengan Sabah, Sarawak, campur dengan mana? Kalau duduk di bandar-bandar sahaja, maknanya tak sampai 30 orang undi UMNO, 60 orang lebih hak undi Pakatan Rakyat. Ini suasana ada ini. Jadi hak saat itu campur dengan Sabah, Sarawak semua, 47 undi UMNO, 52 undi Pakatan Rakyat. Hak so lagi tak bagaimana tak mengundi kawan begitu. Adik takut tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita mengharapkan rakyat telah menghantar mesej yang cukup hebat bahawasanya kuasa rakyat. Dan apa yang saya sebut nak melibatkan institusi pengajian tinggi, melibatkan jabatan dan sebagainya, adalah untuk memperkasakan rakyat, mengembalikan kepercayaan rakyat supaya rakyat dapat manfaat daripada gaji-gaji yang kita bayar kepada profesor-profesor, gaji-gaji yang kita bayar kepada pegawai-pegawai jabatan dan sebagainya. Yang mana gaji-gaji itu pun hak kita bayar profesor, bayar jabatan-jabatan itu pun mana terdiri daripada usaha-usaha kita di cukai-cukai yang kita bayar kepada kerajaan dalam pelbagai bentuk cukai dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita mengharapkan kita dapat kerjasama. Universiti berani memberi kerjasama. Kalau kita kuasa Putrajaya, kita akan buat benda ni. Maknanya melahirkan suasana yang harmoni, yang boleh saling percaya mempercayai, bantu-membantu dalam menjayakan sektor pertaniannya. Kita di Kelantan ada apa yang disebut oleh pengarah pertanian tadi, satu perancangan strategik yang kita panggil Kelantan sebagai jelapang makanan negara. Ini pun nak menjayakan ini melalui kerjasama semua pihak, sama ada agensi-agensi di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Dan sepatutnya benda ini berlaku kerana semua agensi sama ada negeri maupun persekutuan, semuanya gaji dibayar melalui duit rakyat. Dan yang kita nak menjayakan ini adalah nak menjayakan rakyat, nak menjayakan rakyat. Jadi kita harap benda ini berlaku. Kerajaan negeri Kelantan mari pula dengan gagasan yang disebut juga oleh pengarah pertanian saat ini, bertani satu ibadah. Ini satu hasrat murni kerajaan negeri Kelantan dalam kerangka untuk menyelamatkan rakyat Kelantan ini, bukan setakat selamat dunia, tapi kita nak selamat sampai di akhirat. Tidak cerdik bagi seorang yang hanya mikir untuk nak selamat di dunia sahaja, sebab dunia ini adalah terlalu sementara. Orang yang cerdik ialah menjadikan dunia sebagai bekalan untuk dia hidup yang berkekalan di akhirat. Jadi kita mari dengan gagasan bertani satu ibadah, supaya kita boleh membudayakan satu budaya kerja daripada seluruh pegawai-pegawai jabatan, bermula daripada pengarah sampai kepada kaki tangan hak paling rendah, sehinggalah kepada petani-petani, usahawan-usahawan tani dan semua yang melibat dengan sektor pertanian dan sebagainya, supaya dapat melaksanakan tujuan kejadian Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Kalau saya syarah bertani satu ibadah, dia akan ambil 2 jam pula. Jadi saya akan berhenti situ dan saya ucap tahniah kepada pegawai pertanian Jajahan Macam, kepada pengarah Jabatan Pertanian Negeri Kelantan dan seluruh pegawai-pegawai jabatan sama ada negeri maupun di peringkat Macam di atas kejayaan bidang pertanian di Macam ni sebagaimana yang disebut oleh pengarah tadi. Dan hak pengarah sebut bandar ambo bidah, pengarah sebut lalu ambo bidah, sebut mana kita ni. Dan ambo insya-Allah akan pergi di mana-mana tempat dalam kerangka untuk memberikan sokongan dan untuk ambo belajar juga sektor pertanian ni. Ambo ni dah tengah belajar juga lagi walaupun masuk penggal yang kedua tadi selaku sektor pertanian. Berkali banyak kerja-kerja yang tidak berjaya ambo selesaikan pada penggal lepas,
Jadi sebab tu kepimpinan Kelantannya minta ambo sambung lagi untuk menyelesaikan banyak masalah dalam sektor pertanian ini. Jadi ucap syabas dan tahniah, dan mudah-mudahan majlis ataupun program pada hari ini dapat menghasilkan buah yang positif dalam kerangka untuk memajukan sektor pertanian kita di Jajahan Macang ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita mengisytiharkan perasmian hari terbuka dan hari bertemu pelanggan Jabatan Pertanian Jajahan Macang. Wallahu a'lam.